Tajuk utama 24 Syaban 7 April, wanita maut tercampak. Sindiket PLKS bekas pegawai imigresen ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syariat. Seorang wanita maut selepas tercampak keluar dari kenderaan dalam kemalangan di kilometer 46 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan pagi tadi. Mangsa Siti Nur Salihah Muhammad Nur, 29 tahun, penumpang di bahagian belakang kereta Proton Saga meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala. Dalam kejadian jam 10 pagi itu, mangsa bersama 4 lagi ahli keluarga dari Dungun dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk temu janji ayahnya yang menghidap strok. Setibanya di lokasi, kereta yang dipandu adik lelaki mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar sebatang pokok kelapa di tepi jalan. Akibat hilang kawalan, kereta terbabit dipercayai terbabas dan berpusing beberapa kali sehingga menyebabkan mangsa tercampak keluar. Mangsa yang parah meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 4 lagi ahli keluarganya hanya mengalami kecederaan ringan. Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Zain Madris mengesahkan kejadian. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang bekas pegawai Jabatan Imigresen disyaki menjadi individu yang menggerakkan sindiket pengeluaran permit lawatan kerja sementara PLKS yang dibongkar semalam. Suspek antara 5 yang ditahan dan direman untuk membantu siasatan. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki berkata, jumlah keseluruhan sitaan membebitkan sindiket ini bernilai 25.5 juta ringgit. Ia merangkumi wang tunai, kereta dan jam tangan mewah serta rumah. SPRM juga membekukan 147 akaun dari 11 syarikat dengan nilai 9.9 juta ringgit. Tangkapan masih kekal 5 suspek termasuk seorang bergelar datuk berusia 33 hingga 43 tahun di Kuala Lumpur dan Sungai Petani Kedah. SPRM tidak menolak kemungkinan akan ada lagi tangkapan terbaru berdasarkan petunjuk dalam siasatan. Dalam siasatan kami, bongkaran-bongkaran telah kami buat, maka kita telah memperolehi peralatan-peralatan yang disyaki telah digunakan bagi tujuan untuk menggodam. Secara teknikalnya saya tak boleh nak terangkan, tetapi lebih kuranglah mereka ni bila menggodam ada menggunakan bentuk router, ada juga dia hack ID sistem pegawai immigration. Mereka dapat mencetak PLKS ni di luar daripada Jabatan Immigration. Semalam, SPRM dan Jabatan Imigresen berjaya mematahkan sindiket pengeluaran PAS PLKS palsu menerusi Ops Hack secara besar-besaran. Operasi itu turut merungkai kegiatan sindiket yang menyebabkan ketirisan ratusan juta ringgit hasil kepada kerajaan yang sepatutnya diperoleh daripada levy pekerja asing. Semua individu berkenaan ditahan dalam operasi di 22 lokasi sekitar Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Indra Khairul Zaimi Daud berkata pihaknya percaya sindiket ini turut melibatkan penglibatan orang dalaman. Namun sehingga kini masih belum ada pegawai imigresen yang ditahan. Saya juga ingin memaklumkan bahawa Kementerian Dalam Negeri sendiri aware tentang perkara ini, iaitu penggodaman sistem ini, dan pihak kerajaan juga sebagai langkah penyelesaian jangka panjang telah meluluskan pembinaan satu sistem baru yang dikenali sebagai National Integrated Immigration System, yang mana sistem baru ini akan menggantikan sistem MyIMS yang ada sekarang yang telah pun berusia melebihi 15 tahun. Tegasnya, Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan berkompromi dengan mana-mana anggota dan pegawainya yang didapati terlibat dalam kegiatan tidak bertanggungjawab ini dan akan mengambil tindakan tegas.
Polis Kedah akan bekerjasama dengan semua agensi keselamatan di sempadan Malaysia Thailand untuk memperketatkan kawalan termasuk membantu mengesan dua individu iaitu Datuk Seri Niki Liao Sun Hee dan usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzaman. Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Jabatan Imigresen, Kastam dan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi mengesan individu yang menjadi buruan polis itu sama ada mereka lolos melalui laluan betul atau laluan tikus. Menurut beliau, gambar telah diedarkan oleh pihak berkuasa di sempadan untuk mengesan individu terbabit. Katanya selain menjejaki dua individu itu, pihaknya juga mempertingkatkan kawalan mengekang jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan senjata api, bayi, dadah dan pendatang asing tanpa izin parti. Kes yang berlaku di Johor masih lagi belum buat tangkapan, itu pun kita tingkatkan lagi dia punya sempadan tersebut. Sempadan memang kita sentiasa kita ikat, kita perhati dan sebagainya. Pelbagai usaha kita laksanakan antara saya dalam PDRM ini satu dengan PDRM dengan lain-lain agensi yang bertugas di kita sentiasa bina semangat kerjasama. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Daerah Kubang Pasu di Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu hari ini. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado memaklumkan Niki Liao dan Muhammad Sajat diletak dalam senarai individu di Kendaki dan pihak berkuasa terutamanya di sempadan. Anggota polis diarah berjaga-jaga bagi berdepan kemungkinan dua ahli perniagaan itu melarikan diri keluar negara. Seorang buruh dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan melakukan kesalahan seksual dan mendera kanak-kanak di sebuah rumah pusat jagaan di Taman Kemumin Kota Baru antara April 2019 hingga Mac tahun ini. Tertuduh Muhammad Hamdan Yassin, 38 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan yang dibacakan. Mengikut pertuduhan pertama sehingga keempat, tertuduh didakwa melakukan kesalahan seksual terhadap 3 kanak-kanak perempuan berusia 9 hingga 13 tahun, iaitu memegang payudara serta alat sulit mangsa antara jam 3 petang hingga 6 petang dalam kejadian pada April 2019 hingga September 2020 di sebuah rumah pusat jagaan di Kota Baru. Dia didakwa mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan disebat. Pada prosiding yang sama, lelaki itu bersama-sama isterinya Nur Adila Zakaria, 35 tahun, yang juga penjaga pusat berkenaan, didakwa menganiaya seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun sehingga mengalami kecederaan fizikal di pipi dan dada di lokasi yang sama jam 6 petang pada 17 Mac 2021. Mereka didakwa mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 yang boleh dihukum denda tidak lebih RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh lelaki dijamin, manakala isterinya diberi jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin dengan syarat beliau tidak boleh mengganggu mangsa serta perlu lapor ke Balai Polis berdekatan mengikut masa yang ditetapkan. 10 Mei depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dan ini pula kes peguam didakwa atas 9 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM6.5 juta. Tertuduh M. Pathma Rajah, 65 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Berdasarkan pertuduhan pertama hingga ketiga, Patma Rajah didakwa menerima wang berjumlah lebih RM6.5 juta melalui cek daripada Tan B. Kim and Partners hasil aktiviti haram ke dalam akaun semasa melain banking Berhad milik firma guaman Tetuan Mazwan Pathma & Co sebagai rakan kongsi firma guaman berkenaan. Dia dituduh melakukan kesemua kesalahan itu di Jalan Ma'ruf Bangsar Baru antara 8 Ogos 2017 dan 12 Februari 2018. Patma Rajah turut didakwa atas 3 tuduhan memindahkan wang berjumlah RM3.1 juta hasil aktiviti haram daripada akaun semasa Public Bank milik Tetuan Mazwan Pathma & Co ke dalam akaun semasa lain di Public Bank dan Malayan Banking milik firma guaman sama. Dia dituduh melakukan kesalahan itu antara 16 Ogos 2017 dan 21 Mac 2018. Dia didakwa mengikut Subsection 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 15 tahun, denda 5 kali ganda atau RM5 juta atau mana lebih tinggi.
mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dan menetapkan 4 Mei ini untuk sebutan semula kes. Bazar Ramadan di Kuching dibatalkan. Bertemu kembali. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU mengambil keputusan untuk membatalkan Bazar Ramadan tahun ini. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, keputusan itu dicapai setelah mengambil kira kes COVID-19 yang meningkat baru-baru ini. Pada seminggu lalu kita umumkan kerana keadaannya agak tenang, agak reda. Jadi walaupun selepas seminggu baru-baru ini kita melihat kes-kes positif COVID di bahagian Kuching dan juga di seluruh Sarawak meningkat begitu mendadak. Jadi kita agak khawatir dengan keadaan ini. Dan kita prihatin dengan keselamatan serta kesihatan masyarakat setempat, terutama warga Kota Kuching. Maka kita mengambil keputusan yang drastik untuk tidak meneruskan Bazar Ramadan di ketiga-tiga tapak yang telah pun kita umumkan. Bagaimanapun menurutnya, peniaga masih boleh membuat jualan seperti biasa di gerai mereka asalkan prosedur operasi standard SOP dititik beratkan. Tambahnya, yuran pendaftaran yang telah dibayar oleh peniaga sudah dikembalikan mulai hari ini secara berperingkat. Dalam perkembangan sama, beliau turut mengulas mengenai status solat tarawih di surau dan masjid di negeri ini. Menurutnya, setakat ini, ia boleh dilaksanakan mengikut SOP yang telah ditetapkan seperti sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas melawat projek bina baru jambatan konkrit Kampung Rampangi SKIM hari ini. Pendaftaran bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di negeri Kedah kurang memuaskan. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman, data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menunjukkan peningkatan kecil iaitu 442,192 berbanding 324,000 yang dilaporkan pada 22 Mac lalu. Jelas beliau, setakat ini seramai 50,033 individu sudah menerima suntikan di mana 30,229 menerima dos pertama, manakala dos kedua seramai 19,804 telah menerima suntikan. Peningkatan ada tapi masih lagi kurang memuaskan lah. Kita harap masyarakat boleh tampil untuk memberikan nama mereka melalui MySejahtera, melalui 1800 888 828 ataupun vaksin covid.gov.my ataupun pergi ke pejabat daerah dan juga masjid-masjid yang akan kita laksanakan program pendaftaran untuk COVID-19 ini, vaksinasi COVID-19. Justru pihak kerajaan negeri berharap lebih ramai tampil untuk mendaftar terus di aplikasi MySejahtera dan talian hotline 1800-888-828 atau laman web www.vaksincovid.gov.my. Selain itu, mereka boleh pergi ke pejabat daerah atau masjid yang melaksanakan pendaftaran suntikan COVID-19. Sebelum ini, media melaporkan pendaftaran bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Kedah masih rendah, iaitu hanya kira-kira 20% atau 324,000 orang berbanding sasaran 1.76 juta penduduk yang dijangka menerima suntikan berkenaan. Justru Dr. Muhammad Hayati menasihatkan agar masyarakat tidak bimbang dengan kesan sampingan vaksin berikutan belum terdapat kes penerima suntikan yang mengalami kesan teruk selepas divaksin. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pelancaran MyInspark dan Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara SW Corp Negeri Kedah dengan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di Wisma Darul Aman. Dalam pada itu, setakat semalam, 862,445 dos vaksin COVID-19 telah diberi kepada penerima. Selangor mencatat penerima suntikan pertama yang tertinggi, membabitkan 73,433 dos. Menurut data yang dikongsikan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah hari ini, 534,191 individu telah menerima dos pertama, manakala 328,254 telah menerima dos kedua. Selepas Selangor, Sarawak mencatatkan penerima dos pertama vaksin COVID-19 paling tinggi, iaitu 55,037 dos, diikuti Perak 51,469, Sabah 49,203 dan Kuala Lumpur 47,200
Selangor turut merekodkan pemberian dos kedua tertinggi dengan 41,043 dos, diikuti Perak 34,035 dos. Manakala itu, jumlah pendaftaran vaksin COVID-19 setakat 6 April pula kini mencecah 8,154,590 individu. Pendaftaran suntikan vaksin COVID-19 boleh dilakukan menerusi aplikasi MySejahtera, laman web vaksincovid.gov.my atau hubungi hotline 1800 88 8828. Fasa kedua program imunisasi akan bermula 19 April hingga Ogos depan, membabitkan kira-kira 9.4 juta warga emas berusia 60 tahun ke atas serta golongan berisiko tinggi. Desakan hidup akibat hilang punca pendapatan menyebabkan seorang lelaki terpaksa mencuri beras dan susu di sebuah kedai makan pada kejadian kemarin. Prihatin dengan nasib yang menimpa keluarga itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor tampil menghulurkan bantuan. Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor Main Khairul Nizam Mat Said berkata pihaknya mengambil maklum mengenai kesempitan hidup keluarga tersebut dan telah memberikan sumbangan keperluan asas rumah. Ia termasuk barangan elektronik dan keperluan asas seperti peti ais, kipas, periuk elektrik, almari, tilam dan lain-lain. Selain itu, Main turut memberi bantuan berupa barangan fidyah dan bantuan segera berjumlah RM300. Ini merupakan sumbangan daripada MAIS yang kita nilaikan sebanyak lebih kurang RM5,000 untuk membantu keluarga ini. Keluarga ini baru-baru ini ada isu di mana dia diviralkan kes curi susu dan beras. So kami di MAIS Johor Bahru dan MAIS Kota Tinggi terpanggil untuk beri bantuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di kediaman rumah keluarga berkenaan di Taman Kemang, Kota Tinggi. Beliau turut berharap bantuan yang diberikan ini dapat memberi keselesaan dan mengurangkan beban kehidupan keluarga ini. Terdahulu, polis menahan seorang lelaki warga Indonesia yang dipercayai memecah masuk sebuah kedai makan dan mencuri sekampit beras serta sekotak susu. Rakaman gambar suspek yang menaiki motosikal selepas mencuri turut tular di laman Facebook. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Hussein Zamora berkata lelaki berusia 38 tahun itu telah ditahan di kediamannya pada Sabtu. Jelasnya suspek memberi alasan terpaksa mencuri demi menanggung keluarga selain memaklumkan isterinya tidak boleh bekerja sebagai pembantu kantin berikutan sekolah tidak beroperasi. Pelaburan Hartanah Berhad PHB mengumumkan pengagihan pendapatan interim Dana Amanah Hartanah Bumiputera AHB sebanyak 2.35 sen seunit untuk tempoh 6 bulan berakhir 31 Mac 2021. Jumlah itu merangkumi pengagihan pendapatan asas sebanyak 2.15 sen seunit dan pengagihan bonus sebanyak 0.20 sen seunit. Jumlah bonus berkenaan bakal diagihkan untuk 500,000 unit pertama bagi setiap pemegang unit hasil sumbangan PHB yang juga penaja dana AHB. Pengagihan pendapatan interim AHB ini dikecualikan dari cukai dan telah dizakatkan serta dikreditkan ke akaun bank pemegang-pemegang unit pada 15 April 2021. Sementara itu, Pengarah Urusan PHB Datuk Mahmud Fauzi Muda berkata pihaknya kini sedang berusaha untuk memperoleh aset baharu terpilih terutamanya di sektor perindustrian dan penjagaan kesihatan. Pembangunan hartanah PHB juga berjalan lancar di mana sebuah hospital swasta baharu yang terletak di Kuala Lumpur bernilai RM340 juta siap dibina pada September 2020. Pada 15 Mac 2021, PHB dan Maybank Asset Management Sdn Bhd menawarkan semula 160 juta unit AHB kepada Bumiputera dan mendapat sambutan memberangsangkan. Ketua Pegawai Eksekutif Maybank Asset Management Sdn Bhd Ahmad Najib Nazlan mengalu-alukan Bumiputera yang berminat untuk mengunjungi cawangan pengedar di Maybank, M-Bank atau M-Bank Islamik. Pelaburan Hartanah Berhad PHB adalah sebuah syarikat pelaburan hartanah dan anak syarikat Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera YEHB dan Maybank Asset Management Sdn Bhd. 300 warga agensi kerajaan dan swasta sekitar wilayah persekutuan menghadiri program penerangan, pencegahan dan kesedaran undang-undang syariah anjuran Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Jawi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuk Syahari berkata program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesalahan jenayah syariah, menyampaikan penerangan dan maklumat berkaitan Akta Kesalahan Jenayah Syariah wilayah-wilayah Persekutuan 1997. Program seperti ini sangat sesuai dan penting untuk kita laksanakan
untuk kita melepaskan tanggapan masyarakat yang mengatakan bahawa kadang kita ni terlalu nak menghukum sahaja. Jadi sebelum daripada proses penguatkuasaan, tangkapan dibuat dan juga proses pendakwaan, kita membangkitkan kesedaran kepada mereka melalui wacana program seperti ini. Menurutnya lagi, program ini dilihat mampu membangkitkan kesedaran di kalangan kaki tangan kerajaan dan swasta agar tidak terjebak dengan aktiviti tidak bermoral yang boleh menjejaskan imej bukan sahaja diri sendiri, malah imej jabatan atau syarikat di mana mereka bertugas. Selain itu, ia juga mampu memberi kesedaran mengenai kepentingan mewujudkan masyarakat yang selamat dan bebas daripada salah laku maksiat serta meningkatkan kesedaran semua pihak untuk terlibat secara proaktif di dalam membendung dan membantras kesalahan jenayah syariah yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program tersebut yang berlangsung di Masjid Wilayah siang tadi. Dua topik berkaitan isu semasa dibincangkan ialah murtad mengikut Undang-Undang Jenayah Syariah dan implikasinya terhadap pelaku serta masyarakat, dan liwat mengikut Akta Undang-Undang Jenayah Syariah serta implikasinya terhadap sistem kekeluargaan dan masyarakat. Satu masa dahulu seluruh tenaga dan keringat mereka korbankan untuk ibu pertiwi tercinta dikala kita nyenyak tidur di ulit mimpi. Kemakmuran Malaysia sekarang adalah hasil pengorbanan mereka yang tidak berbelah bahagi. Hargailah pengorbanan bekas prajurit kita ini dengan menyumbang kepada tabung pahlawan sekarang. Mereka sangat memerlukan sokongan kita. Dalam surah Quraisy, Allah menyatakan tentang dua nikmat. Nikmat keamanan ekonomi dan keamanan sosial. Perkara inilah yang perlu kita jaga, anugerah daripada Allah SWT. Salah satu pihak yang menjaga keamanan ini adalah Angkatan Tentera Malaysia yang amat banyak berkhidmat, dan kita boleh membantu dengan menyumbang pada tabung pahlawan Yayasan Veteran ATM untuk terus kita memberi sokongan, terus keamanan ini dijaga dengan izin daripada falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan berikut saksikan paparan harga masa-masa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Arab Saudi tingkat kapasiti Masjidil Haram ketika Ramadan. Laporan luar negara, 150,000 orang dibenarkan mengerjakan umrah atau solat secara harian di Masjidil Haram ketika Ramadan. Ketua Umum Hal Ehwal Dua Masjid Suci Syekh Abdul Rahman As-Sudais berkata, 100,000 jemaah dibenarkan menunaikan solat di Masjidil Haram, manakala 50,000 jemaah lagi menunaikan ibadah umrah. Ia antara sebahagian daripada rancangan untuk meningkatkan kapasiti operasi di masjid berkenaan. Kementerian Hal Ehwal Islam, Bimbingan dan Dakwah memaklumkan kebenaran umrah akan diberikan kepada jemaah berusia 65 tahun ke atas yang sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Manakala Syekh Abdul Rahman As-Sudais berkata suntikan itu adalah syarat untuk memasuki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Sementara itu, Timbalan Menteri Haji dan Umrah Dr. Abdul Fattah Masyad berkata, mereka yang berhasrat menunaikan umrah ketika Ramadan perlu mengemukakan permohonan permit melalui aplikasi Tawakalna dan bukannya menggunakan aplikasi Itmarna. Semua rakyat dewasa di Amerika Syarikat akan menerima vaksin COVID-19 masing-masing menjelang 19 April. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan perkara itu selepas melawat pusat vaksinasi di Alexandria, Virginia. Sebelum ini, sasaran yang ditetapkan menjelang 1 Mei. Biden menyasarkan 200 juta dos akan diberikan menjelang 100 hari pentadbirannya dan setakat 75 hari 150 juta dos sudah disuntik.
Pada masa sama, beliau menggesa rakyat Amerika Syarikat untuk terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan kerana perjuangan melawan wabak masih belum berakhir. Lebih setengah juta kematian dilaporkan di negara Uncle Sam itu akibat pandemik tersebut. Sementara itu, White House menolak cadangan memperkenalkan pasport vaksin persekutuan sebagai dokumen pengesahan bagi individu yang sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Langkah itu bagi melindungi privasi dan hak rakyat Amerika Syarikat AS. Mereka menganggap pengeluaran pasport vaksin itu sebagai satu bentuk diskriminasi. Presiden Rusia Vladimir Putin kini digelar sebagai Presiden seumur hidup selepas menandatangani peruntukan undang-undang membenarkan beliau memegang jawatan Presiden hingga 2036. Ia selepas beliau memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang yang memungkinkan dia memegang jawatan bagi tempoh tambahan 2 penggal, seterusnya berkuasa bagi tempoh 15 tahun lagi. Pemimpin Rusia berusia 68 tahun yang berkuasa lebih 2 dekad menandatangani rang undang-undang itu Isnin lalu. Putin mengusulkan perubahan itu tahun lalu sebagai sebahagian reformasi perlembagaan yang sangat disokong Rusia dalam pemilihan pada Julai. Pengkubal undang-undang meluluskan rang undang-undang itu bulan lalu. Perundangan itu menetapkan semula had tempoh Presiden yang memungkinkan Putin mencalonkan diri dalam pilihan raya sekali lagi selepas penggal semasa dan keduanya berakhir pada 2024. Putin berusia 83 atau 84 tahun ketika dia meninggalkan jawatan jika dia terpilih dan menjalani 2 penggal tambahan hingga akhir tahun 2036. Baik, sebelum menutup tirai, jangan lupa saksikan analisis jam 9 malam ini dengan tajuk Wujudkah Hak Asasi Pekerja Seks bersama hos Syafinas Yunus. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.